Memang tak dapat dinafikan aktiviti lanun adalah satu jenayah yang dipandang serius oleh Angkatan Laut dan World Government. Namun pasukan pemberontak atau Revolutionary Army adalah lebih dianggap satu ancaman besar berbanding lanun. Memang ada beberapa lanun yang directly oppose World Government macam Luffy masa kat NS Lobby Arc dan Kru Lanun Law juga kan. Dan kebanyakan lanun-lanun lain pula ialah lanun kan. What do you expect? Mestilah kerja merompak, menciluk dan mencuri. Kerja merompak, menciluk dan mencuri. Dan of course tindakan itu buruk, cuma ia tak memberi ancaman langsung kepada World Government. Revolutionary Army ni pula memang dorang punya fokus adalah menggulingkan World Government. Itu matlamat mereka. Memang World Government nampak The Yonko satu ancaman, The Worst Generation Pirate juga satu ancaman. Tapi The Revolutionary Army ini pada level yang berbeza dari geng-geng lanun ini. So tak peliklah kalau Dragon berada di tangga pertama dalam wanted list, the world most wanted person. Kita dah tahu bounty all the Yonkos semua berapa, termasuklah the Pirate King sendiri. Tapi aku rasa bounty Dragon ini must be higher than all of them. Bahkan mungkin Dragon ni tak ada bounty pun. Maksud aku, kalau siapa-siapa berjaya bawa balik kepala Dragon atau tangkap Dragon ini, korang bagi tahu je berapa korang nak. World Government akan bagi. So okay lah, let's talk about the Revolutionary Army. Tapi sebelum itu, buat nakama semua yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan tombol loceng di bawah. Korang juga bebas untuk suarakan pendapat korang dan cadangan untuk teori video seterusnya di ruangan komen di bawah. Mari kita menjadikan channel ini sebagai channel teori One Piece Malaysia tertanding dengan channel teori One Piece yang ada di seluruh dunia. Ikutu Yarudomo! Matlamat utama organisasi ini adalah untuk menentang penindasan dan korupsi politik di atas negara-negara yang dikuasai world nobles. Hal ini kita dapat lihat semasa Sabo yang masih kecil menceritakan kepada Dragon tentang the nobles. Revolutionary Army juga pernah menyelamatkan penghambaan di Tequila Wolf. Alright, Revolutionary Army ini diketuai oleh Monkey D. Dragon iaitu sebagai Supreme Commander, Sabo sebagai Chief of Staff yang mengawasi keseluruhan tentera Revolutionary Army ini pula kemudiannya dibahagikan kepada 5 iaitu G Army yang beroperasi di Grand Line, North Army yang beroperasi di North Blue, East Army yang beroperasi di East Blue, South Army yang beroperasi di South Blue dan West Army yang beroperasi di West Blue. Setiap tentera ini akan diketuai oleh seorang komander dan setiap komander mempunyai naibnya. 2 dari tentera yang telah diketahui jawatannya adalah G Army iaitu Emporio Ivankov sebagai komander dan Inazuma sebagai pegawainya. Yang kedua adalah East Army iaitu Belobeti sebagai komander dan Ahiru sebagai pegawainya. Komander untuk North Army adalah Karasu, komander untuk West Army adalah Morley dan komander untuk South Army adalah Lindbergh. Pegawai-pegawai yang lain yang masih belum diketahui kedudukannya adalah Koala dan Terry Gilteo. Ahli-ahli yang lain seperti Hak dan Bunny Joe dan juga ahli-ahli yang lain yang masih belum diketahui namanya. Yang pertama, the Supreme Commander adalah Monkey D. Dragon. Aku dah buat penerangan panjang tentang Dragon dalam video lepas, so boleh klik atas ni atau klik kat link di bawah. Kedua adalah Chief of Staff iaitu Sabo. Sabo berketurunan nobles, anak kepada Outlook 3 dan Didit. Masa kecil lagi, Sabo telah lari dari Goa Kingdom dan hidup di Grey Terminal yang kemudiannya berjumpa dengan Ace. 5 tahun kemudian, diorang berjumpa pula dengan Luffy dan bersumpah untuk bersaudara sehingga akhir hayat. Sabo telah menyertai Revolutionary Army apabila Dragon menyelamatkan kapalnya setelah ditembak Celestial Dragon. Bounty Sabo hingga kini adalah 602 juta berry. Dari kecil lagi, Sabo memang mempunyai kekuatan yang tinggi hasil dari latihan di Gunung Kolubo. Sabo adalah pemakan buah devil Merah-Merah Nomi hasil dari kemenangan di Colosseum setelah menggantikan Luffy. Dengan kekuatan Merah-Merah Nomi, Sabo nampak seimbang semasa bertarung dengan Admiral iaitu jawatan kedua tertinggi dalam Marine iaitu Fujitora Isho. Sebagaimana yang aku beritahu tadi, Karasu adalah komandan di bahagian utara. Karasu bermaksud gagak. Dia adalah pemakan buah devil yang belum diketahui namanya. Sama macam buah devil Tama-Tama Nomi milik Tamago yang memiliki ciri-ciri ketiga-tiga jenis buah devil yang membuatkan susah untuk diklasifikasikan sama ada Zoan, Paramecia atau Logia. Untuk ketahui tentang buah devil, sila klik link di atas atau di bawah.
Keupayaannya adalah merubah diri dan pakaiannya kepada kawanan gagak. Dengan buah devil Karasu ini, dia dapat menghantar surat khabar menjadi transport juga untuk menyerang seperti yang kita lihat di Lulusia Kingdom, dan Karasu juga berupaya untuk bercakap dengan gagak. Karasu berpenampilan tinggi, bagak dan botak dan selalu memakai topeng muka yang bertindak sebagai loudspeaker. Lindbergh adalah komandan bahagian selatan. Dia berasal dari suku Ming dari spesies kucing. Dia berpewatakan seorang yang suka kepada pertarungan. Sebagaimana kita lihat, dia sangat teruja dengan pertarungan menentang World Nobles selepas ini. Dia juga kelihatan suka untuk test senjata barunya dan sangat annoyed apabila Morley yang memulakan serangan dahulu. Selain dari jawatannya sebagai komander, dia juga adalah seorang yang sangat pakar dalam membuat senjata dan teknologi militer. Kita dapat lihat apabila Lindbergh menggunakan cool shooternya untuk membekukan senjata musuh, dan aku juga yakin yang dia mampu menggunakan keupayaan khusus Ming iaitu elektro dan berubah menjadi sulong. Belo Betty adalah komander revolusi bahagian timur. Belo Betty berpewatakan suka merendahkan orang lain dan menghina mereka. Walaupun tampak tabiatnya agak kurang ajar, niatnya cumalah untuk menaikkan semangat orang lain. Betty percaya hero adalah pilihan yang dibuat oleh seseorang. Kita dapat lihat setelah penduduk Lulusia mengangkat senjata dan mengejar lanun-lanun di situ, Betty telah memuji mereka. Betty adalah pemakan buah devil jenis Paramecia iaitu Kobu-Kobu Nomi yang memberi keupayaan kepadanya untuk mengobarkan semangat orang lain dalam pertarungan. Morley adalah komander di bahagian barat, memiliki tubuh yang besar dan berbulu, muka yang lonjong, bibir yang tebal serta cara berpakaian yang pelik dengan bogel di bahagian atas dan hanya miniskirt yang menutup kemaluannya yang entah tak seberapa mini itu. Sudah cukup menjadi bukti bahawa Morley adalah seekor gergasi pondan atau okama. Sebagai seorang okama, Morley selalu bertutur dengan sopan dan kerap kali menganggap orang yang menenung dirinya sebagai mempunyai crush terhadapnya. Morley merupakan pemakan buah devil Paramecia Oshi-Oshinomi yang memberi keupayaan padanya untuk menggerakkan tanah sesuka hatinya. 100 tahun dahulu, Morley dipercayai telah dipenjarakan di Impel Down. Namun dengan keupayaan buah devilnya, dia berjaya meloloskan diri dari Impel Down, dan kehilangannya masih belum diketahui sehingga kini membuatkan ramai yang percaya Shiki adalah orang pertama meloloskan diri dari Impel Down. Terowong yang dibuat Morley berkat buah devilnya itu kemudiannya dikenali sebagai tingkat 5.5 yang menempatkan New Kama Land. Emporio Ivankov adalah komander di Grand Line. Dia memiliki kekuatan buah devil Horu-Horu Nomi yang mampu memanipulasi hormon. Namun kekuatan fizikalnya juga tak kurang hebatnya apabila dia dengan mudah mengalahkan Sanji sebelum time skip. Dia merupakan Ratu Okama dalam kerajaan Kamabaka yang mana salah satu jurus handalannya adalah Death Wing yang dengan jurus tersebut hanya sekedip mata mampu menghasilkan gelombang kehancuran yang tinggi. Untuk orang ni special sikit, nama dia Gaburu, adalah bekas komander revolutionary yang mengetuai kumpulan rebellious di dalam sebuah pulau yang tidak diketahui. Rupa paras Gaburu ini sangat mirip dengan Karibu, cuma janggut Gaburu ini kurang dan Karibu ini suka menjelir-jelurkan lidahnya. Gaburu juga dilihat memakai beret hijau dengan bintang di tengah yang mana sangat mirip dengan Che Guevara. Dalam chapter 702 dan 719, namanya dieja sebagai Gaburu, manakala di chapter 708 namanya dieja sebagai Gabul. Gaburu pernah menjadi revolutionary army tapi telah meninggal dunia dan meninggalkan pengikutnya tanpa ketua. Semasa mencari ketua mereka, anak-anak buahnya telah menjumpai Karibu di salah satu pulau dalam wilayah Kaido dan telah tersalah faham dan mereka ingat Karibulah komander mereka. Inazuma adalah wakil komander Ivankov di Grand Line. Dia menyumbang bantuan yang besar semasa Marineford Arc apabila dia telah membuat jambatan supaya Luffy dapat pergi ke Ace. Dia merupakan pemakan buah devil jenis Paramecia Choki-Choki Nomi, memberi keupayaan kepadanya untuk memotong apapun seperti memotong kertas. Ahiru adalah watak baru dalam dunia One Piece yang diperkenalkan dan terlibat dalam pasukan revolutionary sebagai wakil komander kepada Belo Betty sebagaimana diterangkan Oda dalam SBS Volume 93. Bartolomeo Kuma adalah bekas Shichibukai dan bekas raja dalam kerajaan Sorbet. Dia juga bekas pegawai Revolutionary Army. Bounty-nya mencecah 296 juta berry. Dia adalah lanun yang sangat digeruni dengan gelaran The Tyrant. Namun kini tubuh Kuma telah diubah suai menjadi pasifista dan sebilangan besar pasifista berupa bentuk mirip Kuma. Tubuhnya telah diubah suai oleh Dr. Vegapunk dengan kod pengenalan PX0 dan dijadikan barang sewaan oleh World Nobles. Officer Revolutionary Army seterusnya adalah Terry Geltio yang bertindak sebagai pegawai dan juga intelligence controller dalam Revolutionary Army. Terry mempunyai rambut coklat hitam dan bermisai dan janggut pendek.
Dia dilihat memakai jaket kelabu kebiruan dengan topi kangaroo kuning dengan earphone. Koala adalah salah seorang officer dalam Revolutionary Army. Dia pernah menjadi hamba dan dibebaskan oleh Fisher Tiger dalam amukannya di Marijoa. Koala berlayar bersama Sun Pirate untuk ke bandar kelahirannya. Selama beberapa lama, Koala telah menyertai Revolutionary Army dan menjadi assistant instructor untuk seni bela diri Fishman Karate. Koala sekarang dilihat banyak bekerja sama dengan Hack dan Sabo. Kemudian kita ada Hack sebagai salah seorang daripada ahli dalam Revolutionary Army. Dia telah ke Dressrosa bagi menyiasat penyeludupan senjata di sana dan telah bersaing dalam koridor Colosseum dalam perebutan Merah-Merah Nomi. Dalam SBS Volume 80, Hack adalah orang yang bertanggungjawab dalam membawa Koala ke dalam organisasi Revolutionary Army semasa umurnya 14 tahun. Anggota Revolutionary Army seterusnya adalah Bunny Joe. Dia adalah ketua kumpulan semasa dalam misi menyelamatkan orang-orang di Tequila Wolf dari penghambaan bersama Robin. Bunny Joe memiliki rambut kerinting berwarna coklat. Dia dilihat menggunakan flintlock, iaitu sejenis pistol yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1630. Monkey D. Dragon telah menubuhkan Revolutionary Army sekitar 24 dan 19 tahun lepas. 12 tahun lalu, pasukan Revolutionary Army telah menyelamatkan penduduk Grey Terminal dari pembakaran besar-besaran di Goa Kingdom semasa wilayah itu menyambut kedatangan World Noble Jal Mark. Setelah misi itu berhasil, pasukan Revolutionary Army telah berlabuh di kampung Shimotsuki untuk menerima rawatan. Kita dapat lihat pada saat ini Ivankov memarahi Dragon kerana terlewat. Bersama Dragon pada ketika itu adalah Sabo yang sangat-sangat memerlukan rawatan. 6 tahun kemudian, Thalassa Lucas telah memetik nama Dragon semasa persidangan Reverie di Marijoa kerana khawatirkan pergerakan Dragon semakin rancak dan semakin bertambah pengikutnya dan bakal menjadi ancaman kepada world government. Beberapa masa sebelumnya, Ivankov dan Inazuma telah diberkas dan menjadi tahanan Impel Down tingkat 5 dan menunggu masa yang sesuai untuk melarikan diri dari situ. Di Lockdown, Dragon telah ke sana untuk menemui anaknya iaitu Buggy the Clown, Monkey D. Luffy. Semasa Smoker nyaris memberkas Luffy, Dragon telah muncul dan menyilangnya sehingga Luffy berjaya melepaskan diri. Setelah berjaya mempengaruhi keseluruhan penduduk di situ, Dragon berjaya menakluk Vira. Semasa pergerakan mereka sebelum Enies Lobby Incident, 3 pegawai CP9 iaitu Jabra, Fukurou dan Kimadori telah dihantar ke sebuah bandar yang tidak dikenali bagi membunuh 3 ketua penting dalam Revolutionary Army. Namun mereka telah membunuh 23 orang yang tidak bersalah dan telah viral dalam surat khabar, dan semuanya thanks to mulut tempayan Fukurou yang telah membocorkan rahsia mereka kepada penduduk tempatan di situ. Setelah Enies Lobby Incident, pasukan Revolutionary Army telah mengisytiharkan kemenangan mereka di Soft Blue di negara bernama Centauria. Namun kejayaan itu belum mencukupi bagi Dragon yang berkata jangan enjoy dengan kemenangan itu kerana ini adalah peperangan. Di Impel Down, setelah mengetahui yang Luffy adalah anak kepada Dragon, tidak menolak kemungkinan Ace abang kepada Luffy juga adalah anak Dragon. Kedua-dua Ivankov dan Inazuma telah memutuskan bahawa masa untuk keluar dari Impel Down telah tiba. Setelah berjaya keluar dari Impel Down, Ivankov dan Inazuma telah membantu Luffy bagi menyelamatkan Ace. Setelah dunia mengetahui bahawa Ace adalah anak kepada Goldie Roger dan Luffy adalah anak kepada Dragon, mereka berdua telah berusaha menyelamatkan Luffy dari Akainu setelah Ace dibunuh. Setelah tamat peperangan di Marineford, penduduk Tequila Wolf telah dibebaskan dari penghambaan dengan bantuan Nico Robin yang telah dihantar ke sana berkat bantuan Kuma. Pasukan Revolutionary Army telah mencari Robin selama 10 tahun setelah mengetahui Robin adalah the light of the revolution dan mengajak Robin untuk bersama mereka. Namun pelawaan itu ditolak Robin dengan baik. Setelah berita peperangan Marineford itu tiba di kubu pasukan Revolutionary Army juga, Sabo telah meraih semula ingatannya, berduka cita atas kematian saudaranya Ace dan bersumpah akan melindungi Luffy sebagai penghormatan kepada Ace dan persaudaraan mereka yang telah lama terjalin. Pada masa itu jugalah Dragon mengakui bahawa Luffy adalah anaknya. Setelah itu Dragon memberitahu Ivankov setelah kematian Whitebeard, mereka perlu segera mengumpulkan kesemua komander dari segenap tempat kerana keseimbangan kuasa dunia mula berubah. Setelah menerima mesej 3D2Y dari Luffy, Robin telah bertukar fikiran untuk berjumpa Dragon di Baltigo dan tidak pulang ke Sabaody terlebih dahulu. Sabo, Koala dan Hack telah diutuskan ke Dressrosa bagi menyiasat dan menghentikan pemerdagangan senjata yang mencetuskan peperangan di bahagian seluruh dunia One Piece. Menurut Koala, ramai pasukan Revolutionary Army dihantar ke Dressrosa, namun mereka semua telah ditukar menjadi patung mainan. Hack telah menyertai pertandingan tournament dalam merebut Merah-Merah Nomi, namun telah dikalahkan dan juga ditukarkan menjadi patung. Setelah reunion semula dengan Luffy, Sabo telah menggantikan Luffy sebagai Lucy dan berjaya mendapatkan semua
semula warisan Merah-Merah Nomi. Sabo kemudiannya bertemu semula dengan Hack dan Koala di Underground Trade Port, namun tempat pengeluaran senjata adalah di lokasi berbeza. Mereka kemudian terpisah kembali dan Koala akhirnya berjaya menemukan kapal di Trade Port yang sebenarnya adalah kapal pedagang yang menyamar sebagai kapal lanun. Manakala Sabo telah bertarung dengan Admiral Fujitora, manakala Hack telah menyekat kemarahan penduduk Dressrosa yang hendak menangkap King Riku dan Usopp yang akhirnya berjaya sekali lagi meng-KO-kan Sugar berkat keupayaan hakinya yang baru diaktifkan. Sementara Luffy dengan Law bertarung dengan Doflamingo, Sabo telah membebaskan tahanan Colosseum. Semasa pertarungan akhir dengan Doflamingo, Sabo berjaya menyekat kemarahan Burgess yang mensasarkan buah Gomu-Gomu Nomi Luffy. Setelah pertarungan berakhir, Sabo, Koala dan Hack telah menguruskan Underground Trade Port dan menjumpai satu senarai. Kemudian Sabo bertemu dengan Mugiwara Crew masa Luffy sedang nyenyak berdengkur di rumah Kairos dan kemudiannya memberikan VV cardnya kepada Luffy. Semasa Luffy di Zou, Sabo, Koala dan Hack kembali ke Baltigo. Koala melaporkan kepada Dragon senjata yang mereka berjaya rampas di Dressrosa. Koala kemudiannya mendedahkan senjata-senjata tersebut diperbuat dari sejenis besi rare yang diperbuat daripada arak. Namun tanpa mereka sedari, Burgess berjaya menyelinap masuk ke dalam kubu mereka di Baltigo. Kubu itu kemudiannya berjaya dimusnahkan oleh Lanun Blackbeard sebelum Marine dan Cypher Fall sempat tiba. Di Reverie Arc, setelah pasukan Revolutionary Army berjaya melarikan diri dari kemusnahan Baltigo, mereka telah mengubah kubu mereka di Momoiro Island. Di sana Dragon, Koala, Sabo, Ivankov dan Inazuma telah menantikan ketibaan seluruh ketua-ketua wilayah dari utara, barat, selatan dan timur untuk tiba, yang pada ketika itu mereka berempat sedang dalam pertempuran bersama penduduk Lulusia Kingdom menentang Momohige semasa dalam perjalanan mereka ke Momoiro Island. Pasukan Revolutionary Army kemudiannya mengisytiharkan perang terhadap World Nobles dengan Sabo, Karasu, Lindbergh dan Morley menyusup masuk ke Marijoa. Selepas melihat Kuma yang diperhambakan, mereka telah memutuskan untuk menyelamatkan Kuma. Semasa di Wano Arc pula, semasa hari keempat persidangan Reverie, Sabo dan pasukannya telah bertarung dengan dua admiral iaitu Fujitora dan Ryokugyu bagi menyelamatkan Kuma. Setelah Reverie tamat, pasukan Revolutionary Army telah membaca berita yang tidak menyenangkan tentang Sabo. Alright guys, that's all I have. Thank you for your support and see you in the next video. Sila komen video apa yang korang nak aku bahaskan. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.